Permaisuri di hatiku, di dunia ini engkau penghidup. Wow, is that how you change lanes? Ha? Oh, sorry. Sorry, is that what you say when you cause an accident? Okay, signal. Before signal, the mirror for what then? To see your face, When you're driving, make sure other road users know of your intent to change lanes. Check your mirrors, use your signal, and only when it's safe, then maneuver. You can make a difference. Understand or not? Mirror, signal, maneuver. Okay, understand. This message is brought to you by IKIM FM and the Malaysian Road Safety Department. Saluran Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM FM. Pilihan utama anda. Assalamualaikum dan selamat petang bersama saya Nik Hasna Ismail dalam berita IKIM FM. Kematian murid tahun 5 Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Peitek Y Ziyuan 10 tahun pada tengah malam semalam disebabkan jangkitan kuman pada otak atau viral encephalitis, bukannya jangkitan influenza H1N1. Exco Pelajaran Pengajian Tinggi Sains dan Teknologi Hijau dan Inovasi Negeri Datuk Mat Yunus Husin berkata pengesahan itu berdasarkan laporan doktor yang dikeluarkan pada semalam. Justru katanya ibu bapa kini tidak perlu bimbang dengan menghantar anak mereka ke sekolah berkenaan. Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah memperuntukkan 18.15 juta ringgit bagi membantu masyarakat orang asli mendapatkan pendidikan sempurna dalam pelbagai peringkat pada tahun ini. Menterinya Datuk Seri Muhammad Syafiee Abdal berkata peruntukan itu meliputi 13.58 juta ringgit untuk pengangkutan, 4.37 juta ringgit wang saku dan 208.248 ringgit bagi membiayai pelbagai yuran. Katanya peruntukan itu bagi memastikan kelancaran pengurusan dan bantuan kepada 18 suku etnik pribumi itu bagi meningkatkan pendidikan mereka setaraf kaum lain. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDNKK memperkenalkan Easy ADU, aplikasi telefon pintar yang membolehkan pengguna mengemukakan aduan mengenai isu pencatutan di mana-mana sahaja. Menterinya Datuk Seri Hassan Malik berkata aplikasi untuk telefon pintar dengan sistem operasi Android 3.0 ke atas itu disambungkan terus ke media rasmi dan sistem e-aduan KPDNKK, membolehkan siasatan dan tindakan diambil terhadap peniaga yang mengambil kesempatan. Easy ADU dilengkapi dengan 10 ciri utama termasuk pengguna boleh menyemak status dan sejarah aduan selain boleh menghantar gambar sebagai bukti kesalahan. Sejumlah 673 rakyat Malaysia di Yaman telah dibawa keluar dari 4 bandar di negara berkenaan iaitu di Sanaa, Hodeidah, Aden dan Hadramaut. Sehingga kini, Kementerian Luar dalam satu kenyataan menyatakan mereka terdiri daripada 153 orang di Sanaa dan Hodeidah, 67 orang dari Aden dan 453 orang dari Hadramaut. Bagaimanapun masih terdapat 215 rakyat Malaysia di Yaman iaitu 38 orang di Sanaa, 176 orang di Hadramaut dan seorang di Hodeidah. Sekian berita. Assalamualaikum. Laporan berita tadi dari sumber bernama तेरी दुनिया तेरी ज़मीन ये कहकर अस्सलामुअलैकुम, मैं इरफान मक्की बोल रहा हूँ और आप AKM FM सुन रहे हैं। मौला सुन ले दुआ हम बेबस हैं तेरे बिना रोशन कर जा। Fortune Resources adalah syarikat 100% orang Muslim dan Bumi Putera yang mengeluarkan produk halalan Thayyibah serta berkualiti tinggi. Dari mula beroperasi semenjak tahun 2007, syarikat ini lebih menumpukan kepada produk minda dan kesihatan. Fortune Resources sangat fokus untuk bersama membantu menjana ummah yang sihat dan cemerlang, terutamanya dalam peningkatan prestasi anak-anak dalam akademik, sikap, siasah diri dan kerohanian melalui pengambilan makanan tambahan yang halal dan 100% produk Muslim. Selama di pasaran serta matlamat yang istiqomah, Alhamdulillah, Fortune Resources telah berjaya bersama membantu meningkatkan prestasi ramai anak-anak atau memantapkan pencapaian mereka di dalam pelajaran. Produk ulung Fortune Resources iaitu Smart Coco A+, adalah produk minuman bercoklat, bernutrisi, baik untuk kesihatan dan perlu digunakan oleh seisi keluarga yang berumur 2 tahun ke atas.
Smart Coco A Plus adalah produk yang pertama seumpamanya dan mendapat sambutan hangat sejak mula dipasarkan sehingga kini dengan ribuan pengguna yang berpuas hati kerana rasanya yang lazat serta impak dan keberkesanan yang sungguh memuaskan. Di atas prihatin tentang perlunya kurangkan gula, Smart Coco A Plus kurang gula dipasarkan dengan kelazatan dan nutrisi serta harga yang sama. Disyorkan pengambilan sebanyak 2 sachet sehari. Dengan harganya yang mampu milik dan termurah di antara produk seumpamanya iaitu hanya RM21, diharap pengguna dapat membuat pilihan yang bijak dengan penjimatan ketara dan tidak perlu berbelanja lebih. Smart Sweet A Plus, formulasi sebatian kismis diperkaya dengan nutrien homeopati berkhasiat membantu membekalkan tubuh serta sistem saraf dengan mikromineral untuk mengimbangi kekurangan garam kalian yang sering berlaku dalam badan. Dapatkan Smart Sweet A Plus sebagai enhancement untuk memori, sesuai untuk seisi keluarga semua peringkat umur. Goat A Plus, produk susu kambing keluaran Fortune Resources ini sangat diminati ramai kerana rasanya yang sedap dan tidak berbau. Ianya kaya dengan kalsium dan protein serta tidak mengandungi gula. Harganya adalah yang termurah di pasaran. Dapatkan Goat A Plus yang sesuai untuk seisi keluarga sekarang. Kopi Bali Munawarah, produk kopi dari Fortune Resources ini semakin mendapat tempat di kalangan ramai pengguna kerana rasanya yang lazat dan khasiatnya yang baik untuk orang dewasa. InsyaAllah, kopi Bali Munawarah baik untuk keseluruhan kesihatan dan kesegaran badan. Dapatkan segera. Cola Coco adalah produk terbaru dari Fortune Resources. Minuman nutrisi istimewa ini mengandungi kolagen dan vitamin C yang diperolehi dari buah-buah sitrus untuk membantu pertumbuhan sel-sel dan kulit yang lebih licin, anjal dan cerah serta keseluruhan kesihatan badan. Produk-produk Fortune Resources dipasarkan secara single level atau wholesale melalui pemborong-pemborong, stokis-stokis dan pengedar-pengedar yang berada di seluruh semenanjung Malaysia, Sabah, Sarawak, Singapura dan Brunei. Untuk maklumat lanjut atau senarai stokis dan pengedar, hubungi 017-437-9124, 012-557-1411 atau layari www.smartcoco2u.com atau www.fortuneresources.com.my. Harga-harga produk Smart Coco A Plus dan semua produk Fortune Resources adalah sangat berpatutan dan mampu milik oleh semua peringkat dan lapisan masyarakat di seluruh pelosok negara. Adalah menjadi harapan kami di Fortune Resources untuk bersama-sama menjana ummah yang sihat dan cemerlang melalui pemakanan yang baik dan halal dihasilkan 100% Muslim, insya-Allah. Al-Quran huwal kitabu kalamullah. IKIM FM akan membawakan secara langsung Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Kebangsaan kali ke-58 tahun 1436 Hijrah bersamaan 2015 Masihi bermula pada 20 hingga 25 April 2015 di Dewan Muktamar Pusat Islam Kuala Lumpur. Jangan lupa ikuti lintas langsung bermula pukul 8.45 malam hingga 11 malam. Perpaduan Nadi Transformasi Ummah. Sama-sama membudayakan Al-Quran dalam kehidupan kita. Al-Quran, kalam Tuhan. Al-Quran, kalam Tuhan. .27 petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa khabar semua? Selamat petang. Diharap semuanya baik-baik belaka. Alhamdulillah waktu ini kembali bersiaran menerusi destinasi edisi Khamis bertemankan saya Nur Haiti Paradi dari pukul 2 sampai pukul 6 petang nanti. Untuk edisi hari ini hari Khamis dah pun 16 April 2015 bersamaan dengan 26 Jamadil Akhir 1436 Hijrah. Sekejap je masa berlalu. Kurang lebih 3 hari saja lagi bakal kita menyudahkan Jamadil Akhir dan akan bertemu dengan Ramadan. Bila masuk Ramadan akan masuk untuk Rejab. Bila masuk Rejab memang sangat dekat dengan Ramadan itu sendiri. Semoga kita semua dalam keterujaan kita nak bersama menerusi bulan Ramadan nanti kita sudah juga mengamalkan amalan-amalan yang boleh membantu kita sebagai latih tubi untuk menghadapi Ramadan dengan penuh jayanya, insya-Allah. Untuk anda waktu ini bersama saya sampai pukul 6 petang nanti, macam-macam bakal kita kongsikan. Apapun terlebih dahulu saya nak ucapkan terima kasih untuk rakan setugas di unit berita untuk berita jam 2 petang tadi bersama dengan Haja Ni Asna Ismail dan juga telah pun 4 jam bersama dengan Siti Rohani Surani menerusi aspirasi. Terima kasih kepada Siti juga untuk pertemuan dan juga perkongsian bersama anda semua. Dan waktu ini jom kita mulakan petang kita dengan penuh menghayati dan juga penuh keazaman untuk meneruskan tugasan dengan penuh berdedikasi. Penuh. Sebab apa? Sebahagian kita perut pun dah penuh. Jadi
Jadinya bila perut penuh tu kadang-kadang membawa kepada mengantuk dan sebagainya. Jadi ada masanya kita rehat, tapi berpada-padalah dalam setiap apa jua yang kita lakukan. Rehat pun kena berpada-pada, makan kena berpada-pada, lakukan kerja juga kena berpada-pada. InsyaAllah semoga semuanya memperoleh kejayaan di hujung tugasan nanti, insyaAllah. Dan waktu ini kita bersama dengan Nasihat dengan Katakan, tentunya di destinasi IKIM FM, pilihan utama petang anda. Allah yang maha suci, katakan baginya segala puji. Katakan Allah yang maha besar, bila katakan hadir ketenangan. Katakan tiada Tuhan selainnya, katakan satu tiada dua. Katakan padanya kekuasaan dan padanya segala pujian. Dialah Tuhan yang menghidupkan dan jua, yang mampu mematikan. Dialah Allah yang bisa melakukan segala. Ya Allah yang maha menyelamat darimu, semua keselamatan sucinya. Oh wahai pemilik keagungan, kemuliaan. Katakan tiada Tuhan selainnya, katakan satu tiada dua. Katakan padanya kekuasaan dan padanya segala pujian. Dialah Tuhan yang menghidupkan dan jua, yang mampu mematikan. Dialah Allah yang bisa melakukan segala. Oh ya Allah yang maha menyelamat darimu, semua keselamatan sucinya. Oh wahai pemilik keagungan, kemuliaan. Basahilah lidahmu dengan menyebut namanya selalu. Jika anda pelajar sekolah menengah, terdiri dari 4 pelajar satu kumpulan, mampu untuk mencipta video pendek, membangunkan aplikasi mudah alih, portal internet atau mencipta peranti dari Arduino dan Raspberry Pi, andalah yang kami cari. Bertemakan inovasi jalur lebar gaya hidup digital Malaysia. Tarikh tutup penyertaan pada 4 April kini telah dilanjutkan pada 30 April 2015. Untuk maklumat lanjut, sila layari lrk.mcmc.gov.my. Cipta Sukses Marketing, kilang OEM bersijilan halal JAKIM dan mesti terkemuka di Malaysia yang menghasilkan produk susu kambing. Untuk usahawan yang berminat, hubungi kami segera. Maklumat lanjut, sila hubungi Cipta Sukses Marketing 019-220-3025, 019-220-3025 atau email ke copy3g@yahoo.com.my. Layari laman web kami di www.csm2u.com.my untuk info lanjut.
konsert religi terhebat 2015, Opik Live Acoustic Concert akan berlangsung di Auditorium MBSA Shah Alam 18 April ini. Turut menampilkan vokalis terhebat Dakmi Tangisan itu dari sebatang dan Lah Ahmad. Dapatkan segera tiket anda secara online di intimmobile.com atau pembelian dari ejen-ejen terpilih. Opik Live Acoustic Concert dengan sokongan radio rasmi IKIM FM dibawakan kepada anda oleh Intim Records. Itu dia tadi konsert Opik Live Concert akustik yang bakal berlangsung pada hujung minggu ni, pada hari Sabtu 18 April 2015 di Auditorium MBSA Shah Alam. Dah ramai dah sebenarnya yang dah ada tiket pun dan juga pas masuk untuk menyaksikan konsert itu nanti. Ada yang sebahagian tu memang dapat daripada IKIM FM menerusi kuis Warna Pagi dan juga sekarang ni baru-baru ni dibuat waktu malam untuk ekspresi. Jadi tahniah untuk anda yang dapat turut serta sama-sama menghadirkan diri dan juga memeriahkan lagi konsert itu nanti insya-Allah. Dan untuk makluman bersama juga, sebenarnya waktu ini sekejap saja lagi pada 2.30 minit petang akan berlangsungnya press conference untuk konsert ini yang bakal berlangsung di Blue Wave Hotel Shah Alam. Jadi kepada rakan-rakan yang dah pun berada di sana, dah bersiap sedia sebenarnya untuk press conference itu nanti, selamatlah ya, semoganya semua baik-baik dan berjalan dengan lancar insya-Allah. Dan untuk anda juga rakan pendengar, jangan ketinggalan untuk sama-sama ikuti satu lagi program yang sedang bergerak sekarang ini, sedang berlangsung nun jauh di sana di Uzbekistan, yang untuk pengembara Muslim Uzbekistan bersama dengan yang bagi Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin, dan turut bersama adalah Hajah Mazlina Ismail. Kita nak tahulah juga apa antara kabar-kabar berita yang sudah pun dikutip, insyaAllah nak kita kongsikan menerusi secara langsung nanti. InsyaAllah kita akan cuba untuk hubungi Hajah Mazlina insyaAllah menerusi pengembaraan kembara Uzbekistan ini. Yang tak silap saya ini merupakan hari kedua terakhir ataupun hari terakhir di Uzbekistan, kerana esok mereka sudah mula untuk bertolak pulang ke tanah air. Nantikan saja, kita nak terus berita langsung sekejap saja lagi bersama dengan anda pendengar IKIM FM, nak titipkan cerita-cerita yang mereka tempuhi sepanjang pengembaraan. InsyaAllah sekejap saja lagi, tentunya hanya di IKIM FM, pilihan utama anda. Labbaik Allahumma labbaik. Pakej Umrah Mekah Travel, penginapan di Hilton dan hotel berdekatan masjid hanya dari RM5,990. Hubungi 017-880-6661, 017-880-6661. Mekah Travel berpengalaman membawa ribuan jemaah umrah setiap tahun. Pakej cuti sekolah bulan Mei dan Disember. Pakej Ramadan dari RM6,990. Ingat Mekah, ingat Mekah Travel. Daftar sekarang. Hubungi 07-236-0899 atau 017-880-6661. Layari www.mekahtravel.com untuk tempahan. Pakej Hilton Mekah Travel, hotel dekat, harga murah. Pertama kali saya bersama program IKIM dan saya rasa pengisian dan konten dia sangat bagus. Sebuah bengkel yang amat berguna kepada saya sebagai seorang umat Islam. Jika menghadiri bengkel ini, saya rasa minda saya, ilmu pengetahuan saya bertambah dan memberi saya satu semangat. Dan terima kasih kepada pihak IKIM. Semoga bengkel-bengkel seperti ini teruskan. PPLI menawarkan pengendalian aktiviti perundingan dan latihan yang berkualiti dalam menambah kefahaman Islam, membantu membangun potensi diri individu dan organisasi. Ingin mengetahui aktiviti dan program PPLI? Ikuti bersama PPLI setiap Jumaat jam 11.15 pagi di IKIM FM, pilihan utama anda. Pilihan utama anda tentunya di IKIM FM, menghampiri 2.19 petang. Untuk anda rakan pendengar, seperti yang dijanjikan, waktu ini kita nak dengarkan kabar tentang pengembaraan Muslim kali ini yang mengembara ke Uzbekistan. Bersama kita di talian adalah Puan Mazlina Ismail ataupun Hajah Mazlina Ismail untuk berkongsi laporannya. Silakan, apa cerita terkini di sana? Silakan Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pada Yati, sahabat-sahabat saya di Konti dan juga
rakan-rakan pendengar kita di IKIM FM pilihan utama anda. Saya Mazlina Ismail. Hari ini merupakan hari terakhir kami di bumi Uzbekistan, yang mana malam nanti kami akan bertolak pulang. Tapi sebelum tu, hari terakhir kami di Tashkent, insya-Allah tidak akan dihabiskan dengan waktu yang sia-sia, kerana kami akan meneruskan perjalanan kami untuk melawat sekitar ibu kota Uzbekistan, Tashkent ini. Dan saya terus saja untuk maklum pada rakan pendengar, seketika nanti kami sedang menunggu bas saja nak bergerak. Baru selesai sarapan tadi untuk melihat atau menziarah satu tempat peninggalan tamadun Islam yang amat penting. Tentunya kita sebagai seorang Muslim, dua perkara yang ditinggalkan oleh Rasulullah yang meminta kita untuk mengikuti dua sunnah ini, iaitu Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah tempat yang akan kami lawati, di mana di bumi Tashkent ini ada satu lokasi di mana tersimpannya mushaf Al-Quran tertua di dunia milik Khalifah Uthman Ibn Affan. Dan juga rakan-rakan pendengar, waktu ni saya telah dimaklumkan, kita juga mungkin ramai antara kita mengetahui bahawasanya peristiwa tragis ketika zaman fitnah berlaku, Khalifah sayangan kita Uthman bin Affan telah dibunuh ketika sedang membaca Al-Quran. Dan dikatakan Al-Quran itu tersimpan di Tashkent yang seketika nanti akan kami lawati. Dan saya bersama dengan salah seorang peserta kami jauh dari Singapura, Ustazah ataupun Puan Nafisah Ahmad, yang rasanya tak sabar-sabar kami semua nak melawat ke lokasi yang terletaknya mushaf Al-Quran tertua di dunia ini di Tashkent. InsyaAllah Ustazah mungkin nak kongsikan perasaan kita nak melawat ke kawasan tersimpannya Al-Quran milik Khalifah Uthman Ibn Affan itu, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sangat teruja untuk melihat tempat yang dikumpulkan Al-Quran. Sebagaimana yang kita tahu, Al-Quran tu disimpan di sini oleh Saidina Uthman bin Affan. Dan sangat gembiralah, rasa sangat bertuah saya diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dapat peluang untuk melihat sendiri tempat yang Al-Quran itu disimpan. Kemudian saya pun rasa sangat-sangat berharap agar kita telah meraih pengalaman beberapa hari di sini, dan saya rasa pengajaran-pengajaran yang banyak telah kita timba di sini. Kemudian inilah satu peninggalan Saidina Saidina Uthman yang dapat kita jadikan pelajaran dan juga kita menjadikan pedoman sebagai hidup kita, sebagaimana yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, supaya kita berpegang kepada Al-Quran dan hadis. Dari itu saya mengajak diri saya dan semua umat Islam kita supaya menghargai Al-Quran yang telah sedia ada di tempat-tempat kita, dengan menjadikan Al-Quran, membaca Al-Quran itu sebagai satu budaya dalam hidup kita. Dan marilah kita bersama-sama menyemarakkan lagi pembacaan Al-Quran, dan kalau dapat kita memahami isi kandungannya, supaya dapat kita mengamalkan apa yang dituntut oleh Islam, dan supaya kita kita dapat menyemarakkan dan mengembangkan syiar Islam di dunia kita ini, insya-Allah. InsyaAllah. Terima kasih Ustazah, seorang guru di madrasah di Singapura, jauh datang nak menyertai kembara kami, kembara Muslim ke Uzbekistan 2015. Betul kata Ustazah tadi, Al-Quran is not for your shelf, Al-Quran is for yourself. So insyaAllah sama-sama kita berusaha untuk menambahkan lagi ilmu pengetahuan menerusi pembacaan Al-Quran, tadabbur, dan insyaAllah sama-sama kita dapat mengamalkan Al-Quran sebaik mungkin dalam kehidupan kita. Dan kita ambil iktibar, sesungguhnya mereka para sahabat
tabi'in semua bukan sekadar membaca, mereka mengamalkan Al-Quran dari mula mereka mengetahui Al-Quran itu sampailah ke akhir hayat mereka, Ustazah ya. Sebab kami di sini kalau mengenangkan peristiwa dan juga sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang menjadi pendukung kepada usaha dakwah cinta kita kepada Nabi SAW. InsyaAllah kami akan kongsikan penutup kepada kembara kami sebelum kami bertolak balik nanti insyaAllah, dan doakan keselamatan dan juga keberkatan perjalanan kami untuk semuanya. Terima kasih sekali lagi Ustazah. Assalamualaikum, dan juga terima kasih pada Yati dan juga rakan pendengar. Ikuti kembara kami seterusnya selepas ini hanya di IKIM FM, pilihan utama anda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Hajah Mazlina Ismail jauh di bumi Uzbekistan untuk kembara Uzbekistan bersama yang bagi Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin serta sahabat-sahabat pendengar IKIM FM yang turut serta menerusi kembara ini jauh tu ya, seberang tambak pun ikut serta untuk sama-sama mengikuti pengembaraan ini 7 hari dari 10 April lalu sampai 17 April esok mereka akan berangkat pulang. Didoakan semoga selamat pergi, selamat kembali juga ke tanah air insya-Allah. Sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri sangat menggalakkan ya untuk kita mengembara, antaranya untuk mencari ilmu. Semakin jauh kita mengembara, semakin banyaklah ilmu pengetahuan yang akan kita kutip nanti. InsyaAllah nanti Jamas balik, jom kongsikan ilmu-ilmu yang diperolehi. Semoga memberikan semangat juga kepada sahabat-sahabat yang lain, bukan sekadar nak sama-sama pergi mengembara, tapi juga sama-sama menghayati betapa besarnya ataupun betapa pentingnya untuk menghargai Al-Quran itu sendiri insya-Allah. Untuk anda daripada Uzbekistan, kita nak ke Syam sekejap saja lagi bersama dengan Min Syam untuk program tajaan 30 minit bersama dengan mereka, dan saat ini jom kita dengarkan terlebih dahulu lagu daripada Six Sense dengan Rasulullah, tentunya di IKIM FM, pilihan utama petang anda. Suri lembaran siramu, pahit getir pengorbananmu, membawa cahaya kebenaran. Engkau taburkan pengorbananmu untuk umatmu yang tercinta, biar terpaksa tempuh derita, cekalnya hatimu menampur ranjaunya. Tak terjangkau tinggi pakatimu, tidak tergambar indahnya akhlakmu, tidak terbalas segala jasamu. Sesungguhnya engkau Rasul mulia, tabahnya hatimu menampur dugaan, mengejar arti kesabaran, menjulang panji kemenangan, terukir namamu di dalam Al-Quran. Rasulullah, kami umatmu, walau tak pernah melihat wajahmu, kami coba mengingatimu, dan kami coba mengamal sunnahmu, kami sambung perjuanganmu, walau kita tak pernah bersua, tapi kami tak pernah kecewa. Allah dan Rasul sebagai pembela, tak terjangkau tinggi pakatimu, tidak tergambar indahnya akhlakmu, tidak terbalas segala jasamu. Sesungguhnya engkau Rasul mulia, tabahnya hatimu menampur dugaan, mengajar arti kesabaran, menjulang panji kemenangan, terukir namamu di dalam Al-Quran. Asy-Syama'ilul Muhammadiyah, kesempurnaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Saleh meriwayatkan bahawa beliau pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha
dan Ummu Salamah yang bermaksud, amal perbuatan apa yang paling disukai Rasulullah SAW? Mereka berdua menjawab, amal perbuatan yang dilakukan secara berterusan meskipun tidak banyak. Hadis riwayat Tirmizi. Untuk jadi ceria selalu selalu kita cuba berusaha untuk amalkan semaksimal boleh. Selalu maafkan orang lain. Maafkan. Kadang-kadang kita memang sebagai manusia kita dah marah kan kadang-kadang, tapi marah tengok isteri ke apa semua kan, maafkan. Kat luar teringat apabila balik isteri banyak ada jenis sarkastik ataupun kadang-kadang dia jenis mulut lebih laju. Memang ada orang jenis macam tu. Maafkan dan cari kebaikan. Tapi jangan lupa untuk tegur juga sekali-sekala. Sebab bila kita tegur dia tu, kata Nabi SAW, orang perempuan ni kena tegur. Kalau kamu biarkan, dia akan bengkok. Kalau kamu kasari, dia akan patah. Saya melaporkan dari lokasi kemalangan di mana seorang penunggang motosikal yang cuai. Siapa cuai? Baiklah, penunggang bijak yang tidak berhenti pada lampu merah dan menerima akibat. Saya tak terima apa-apa. Seperti yang saya katakan, beliau melanggar lampu merah dan kini cedera akibat kemalangan. Apa yang berlaku, Encik? Saya patut berhenti tadi. Ya, betul. Tuan-tuan dan puan-puan, dengar tu apa penunggang bijak kata. Nasib baik aku cedera. Kalau tidak... Kuning bermakna perlahankan kenderaan. Merah bermakna berhenti. Jangan jadi seperti penunggang ini. Berhenti pada lampu merah. Anda mampu mengubahnya. Pesanan ini dibawakan kepada anda oleh IKIM FM dan Jabatan Keselamatan Jalan Raya Malaysia. Rancangan Bual Bicara ini dibawakan kepada anda oleh Minsham, hanya di IKIM FM, pilihan utama anda. Hal Premium Minsham, kaya dengan vitamin dan antioksidan sebagai ejen pembersih badan, diperap secara tradisional, diperkaya dengan madu untuk kesan yang maksima, menyingkirkan bakteri-bakteri negatif dan membantu membersih dan melancarkan sistem pengaliran darah. Hal Premium Minsham, kaya dengan khasiat yang dapat membantu ibu-ibu selepas bersalin serta mengekalkan keremajaan. Demi hikmah dan kesihatan yang cemerlang, hubungi kami di talian 03-784-28277 atau layari www.minsham.com. Minsham, makanan inspirasi sekeluarga. Dua 30 minit petang. Seperti yang janjikan, saat ini kita nak bersama dengan program Tajaan. Kurang lebih 30 minit kita nak bersama dengan Minsham. Nama yang tak asing lagi sebenarnya untuk pendengar IKIM FM. Dan bersama dengan saya, tak lain dan tak bukan, dialu-alukan kehadiran Dr. Zarina. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Akhirnya saya bersetua muka. Alhamdulillah. Suara Dr. Zarina. Jadi mungkin Doktor bercakap tentang Minsham. Seperti yang saya katakan tadi, bagi pendengar IKIM FM dah tak asing lagi bagi mereka. Mungkin hari ini kita nak beri pendedahan lebih lagi buat pendengar IKIM FM yang sedia ada dan juga yang mungkin saat ini tiba-tiba terdengar tentang Minsham, atau juga antara keistimewaan tentang Minsham itu sendiri dan produk-produknya. Silakan. InsyaAllah. Terima kasih, Yati. Terima kasih. Sebelum tu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak IKIM yang sudi memberi kita peluang. InsyaAllah. Peluang kepada kami sekali lagi untuk berkongsi pengetahuan mengenai Minsham. Sebenarnya Minsham memang disebut perkataan Minsham. Tadi Yati cakap Minsham tu dari Syam. Memang artinya dari Syam. Kita cuba ambil berkat dari bumi Syam, yang bumi Anbiya yang dijanjikan kepada kita, ya Allah Subhanahu Wa Taala. Anyway, hari ini saya ingin berkongsi sama dengan Yati. Saya sebenarnya baru balik dari Jepun. Masya-Allah. Ya, betul. Kami berada di sana selama 4 hari. Menghadiri pameran pemakanan. Ini adalah organize di bawah oleh Matrix, under Matrix umbrella, dan memang saya rasa saya sangat teruja melihatkan cara-cara orang Jepun, Yati. Budaya mereka sangat ikhlas. Masya Allah, subhanallah. Kerana waktu saya sampai, saya sedang mencari apartmen saya. Saya terjumpa seorang, namanya siapa nama dia? Saya tak ingat nama dia. Tapi pokoknya dia menolong kita sampai ke apartmen Yati, sampai kita buka pintu.
Subhanallah. Dia tak kenal kita tapi dia punya budaya dia. Dah sungguh Islam dah. Dah satu lagi, dia ada satu seorang gadis ni kita jumpa di dalam train ya. Nak menanyakan dia tempat yang kita nak pergi tuju, kita nak beli barang ya. Dia bawa kita ke kedai situ. Dia balik sampailah kita habis semua. Baru dia cakap okey, dia balik. Bayangkan Yati, 1 jam bersama kita mencari barang yang kita nak cari tu. Rasa puas baru dia balik. Budaya yang harus kita rasa harus kita teladani. Betul. Budaya basically is Islamic. It's so Islamic. Masya Allah, subhanallah. Kembali pada Min Syam. Orang dulu memang buat macam tu. Dulu. Menghormati tetamu. Sangat-sangat Yati. Sangat-sangat. Saya rasa saya bercakap dengan staff, saya cakap inilah teladan yang kita harus betul-betul pandang jauh lah. Kita harus teladani, ikut ya. InsyaAllah. Dan mungkin sambungannya lagi. Okey. Terus pada Min Syam. Pameran makanan dan minuman itu di Makuhari Masih. Sebenarnya dia adalah himpunan daripada pelbagai negara seperti Vietnam, Thailand, Italy, Amerika Syarikat, Morocco dan pelbagainya. Alhamdulillah syarikat dari Malaysia termasuk Min Syam sendiri dapat menghadirkan diri di sana. Saya rasa macam rasa di rumah kerana kita di booth Min Syam, booth Malaysian booth semua bersatu. Sangat-sangat bersatu. And di sini juga saya ingin to thank Matrid for organising yang sangat memang teratur. Matrid staff, dia punya handling, dia punya dari segi logistik apa semua, Masya Allah, first class. Berapa banyak kalau boleh tanyalah kan, berapa banyak company yang daripada Malaysia sendiri yang turut serta sebenarnya dalam saya rasa tersebut? Sekitar dalam 30. Alhamdulillah. 35. Satu pendedahan yang sangat baik. Yes, Matrid. I think I have to thank Matrid dalam segi menolong kita semua dan especially Min Syam. Sangat-sangat berbahasa hati dengan Matrid. Alhamdulillah. Tak tahu juga kenapa bila dalam 30 tu adakah tak tahulah antara dipilih ataupun memang Min Syam memilih untuk turut serta. Dan kalau memilih, kenapa nak turut serta dalam pameran itu? Min Syam sebenarnya kita dah more or less terkenal di Malaysia sebenarnya. Malaysia. Di Singapura pun kita dah ada kehadiran kita di sana dan juga Brunei. Jadi pada tahun 2015 ni Min Syam berhasrat untuk memperkenalkan pemakanan sunnah di negara-negara seperti Jepun, China, Korea, insyaAllah. Jadi kita dah tahu budayanya, kita dah tahu pemakanannya, the benefits of habatus sauda, minyak zaitun. Kenapa tak kita memperkenalkan pada orang? Kerana kita dah tahu khasiat-khasiatnya. Ini kalau kita tak ketengahkan ya, mereka akan tengok, oh ini Islam. Nampak sangat Islam. Nampak Islam sangat. Islam dah secluded gitu. Tapi kalau kita menengahkan, kita look, Islam is medicine today. Jadi kita more or less kita mengembangkan kita punya knowledge of Islam. Betul. At the same time dakwah lah dari Min Syam, insyaAllah. Tapi jadi saya bila saya waktu kita pergi sana ya, macam-macam yang kita harus menempuh. Kerana dari segi kita punya language is a barrier. Sangat-sangat. Kerana most of them tak tahu bahasa Inggeris. Mereka sangat mempunyai jadi diri yang tak kuat kan. Betul. Jadi kita harus, memang kita di Min Syam memang kita dah fikirkan tu. Kita cakap okey, kita harus bawa biji batu sauda. Jumpakan betul-betul. Betul-betul. Kita memang kita supply kita. Hantarkan pada kita dan itulah dia. Kita akan tunjuk pada mereka. Dan minyak zaitun, kita bawa zaitun, olive. Kita bawa. Jadi kita pun memperkenalkan hal Premier Min Syam. Masya Allah. Kita bawa kurma jadi. Jadi untuk inilah untuk menolong kita dalam kita punya perbahasa kita, language barrier kita tu yang ada tu kan. Menarik sebenarnya doktor. Bila doktor jelaskan sebab apa? Sebab dia antara pertembungan antara Timur Tengah dengan negara Timur. Betul. Dibawa oleh orang
Asia Tenggara. Malaysia sendiri cuma nak tahu juga macam mana penerimaan masyarakat Jepun bila sebut tentang produk-produk Minsham. Dah dibawa contoh sekali kurma. Ini punya bentuk kurma. Macam mana Auto Sauda? Oh, kecil-kecil tu rupanya Auto Sauda dan sebagainya. Macam mana penerimaan mereka? Tapi saya pun agak terpegun kerana mereka tahu, mereka kenal kurma. Mereka sudah mengetahui khasiat-khasiat kurma. Saya kenal je. In fact, Yati, kita taruh dalam dulang untuk kasih dia rasalah Halal Premium Minsham macam mana rasanya apa semua. Mereka terus tangkapkan kurma tu masuk mulut. Kata dia, oishi, kata dia, sedap. Jadi bila kata dia tahu mengenal kurma, khasiat kurma, senang bagi kita untuk memperkenalkan Halal Premium Minsham. Jadi bila kata dia minum tu, rasanya memang tajam. Tajam, manis dan manis, masin dan tajam. Jadi bila kata dia nak minum tu memang sedap. Kerana mereka boleh terima rasa tu. Ya, mereka minum sake kan? Betul. Wine. Betul. Jadi kita memberitahu yang ia diperbuat daripada kurma. Mereka terpegun. Sangat-sangat terpegun. Kerana mereka rice wine. Jadi kita daripada bahan asal kurma. Jadi macam cara pemerapan kita ceritakan pemerapan yang tradisional. Jadi kita tak ada tanpa bahan pengawet, tak ada bahan apa. Mereka lagi ingin mengetahui. Masya Allah. Sebab mereka adalah masyarakat yang sangat sukakan ilmu. Betul. Mesti sangat mengetahui. Dan mereka also Ayati, mereka suka pada benda yang natural. Betul. Alami. Dia pun, mereka pun juga suka pada bahan-bahan yang untuk kesihatan. Prevention is better than cure. Betul. Jadi makan-makan suplemen ni memang budaya mereka. Itu yang menarik. Masih banyak lagi perkara-perkara yang terjadi di bumi Jepun tu. Nanti kita nak bongkar lagi, selidik lagi apa lagi yang diketemui oleh Minsham dalam budaya Jepun. Dan juga boleh mungkin kita kongsikan, kita nak mantapkan lagi sebenarnya kita sebagai umat Islam kena bangga dengan produk yang kita miliki. InsyaAllah kita akan sambung selepas ini Dr. Zarina. Bagi anda jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di IKIM FM, pilihan utama anda. Halal Premium Minsham, kaya dengan vitamin dan antioksidan sebagai ejen pembersih badan, diperap secara tradisional, diperkaya dengan madu untuk kesan yang maksima, menyingkirkan bakteria-bakteria negatif dan membantu membersih dan melancarkan sistem pengalian darah. Halal Premium Minsham, kaya dengan khasiat yang dapat membantu ibu-ibu selepas bersalin serta mengekalkan keremajaan. Demi hikmah dan kesihatan yang cemerlang, hubungi kami di talian 03-784-28277 atau layari www.minsham.com. Minsham, makanan inspirasi sekeluarga. Pilihan utama anda tentunya di Radio Suka Fahaman Islam Malaysia, IKIM FM. Masih lagi bersama saya Nurhati Parari dan juga Dr. Zarina di Konti. Alhamdulillah, nak cerita tentang apa? Tentang produk-produk Minsham sebenarnya. Sebenarnya tak puas sebenarnya Doktor. Cerita tentang Jepun tadi. Doktor nak ceritakan tentang antara halangan-halangannya adalah bahasa bila berada di sana. Ada apa lagi halangan-halangan yang ditempuhi Doktor selain daripada itu? Saya rasa selain daripada bahasa, saya sangat kagum dengan budaya mereka. Jadi penerimaan mereka tak rasa jangkal atau takut untuk mencuba yang sesuatu yang baru. Itu daripada itu kita harus belajar. Harus belajar cara-cara mereka, budaya mereka. Bila saya balik daripada Jepun, saya fikir kenapa negeri Jepun boleh maju? Kerana budaya, attitude, attributes dia. Masya Allah. Jadi saya balik ni bersama, saya pergi Jepun dengan staff saya yang lain, dan kita balik cakap, okay, sekarang kita punya attributes, kita kena be more positive, kita kena be more professional, kita tahu apa yang kita nak buat, kita tahu apa yang kita dah lihat di Jepun, kita bawakan supaya kita dapat bersama berkongsi sama di Minsham, supaya kita dapat ke depan bersama. Dan ini adalah satu platform yang baru buat kita. Jadi kita akan menghadiri MIHAS, iaitu
1 hari bulan April nanti, itu adalah percubaan. Saya akan mahu melihat yang sesuatu yang baru dari staf-staf saya yang baru balik dari Jepun, dan saya harap saya dapat melihat dengan baik sekali, insya-Allah. Kalau tadi di staf awal saya tengah mendengar ni. Kalau di awal tadi saya kata Min Syam dari Syam, ni Min Syam dari produknya. That's dan right. Min Jepun daripada staf-stafnya, insya-Allah ya. Insya-Allah, insya-Allah. Nak tahu juga antara penerimaan, bagaimana penerimaan masyarakat Jepun? Tadi produk cakap tentang kurma, mereka sangat mudah untuk menerima kurma sebab apa, mereka sudah tahu dan faham tentang kurma. Cuma nak tahu bila Min Syam, sebab Min Syam juga terkenal dengan minyak zaitun, juga terkenal dengan minyak batu sauda. Bagaimana mereka menerima produk-produk yang serupa begini? Okey, Yati seperti sedia maklum ya, black seed oil ataupun batu sauda dikenalkan dengan black seed oil di Jepun dan di masyarakat asing kita. Jadi mereka semua malahan sudah mengetahui tapi tidak dapat akses, tak dapat membelinya kerana tak ada di Jepun. Mereka tak tahu apa rupanya, mereka dah lihat di internet, tapi mereka tak pernah dapat memegangnya. Rasa macam mana nak pegang dia. Dia memegangnya dan merasanya, menggigit rasanya. Jadi bila kata kita kasih sampel, ada yang kembali pada kita dan mau menanyakan lebih mendalam mengenai black seed oil. Kerana black seed oil dia iaitu habatu sauda memang is a natural remedy. Ya, tanpa chemical, tanpa apa, memang dah di hadis Rasulullah mengatakan itu adalah cure for all illness, ubat dari segala penyakit. Jadi mereka pun dah lihat di internet, mau mencuba. In fact saya ingin berkongsi sama di sini. Waktu saya di sana, saya ada terjumpa seorang wanita Jepun yang telah memeluk agama Islam. Alhamdulillah. Dan dia memang buat mission. Her mission is untuk volunteer untuk masjid. Di sana ada sebuah masjid iaitu di Ueno. Dia ada sebuah masjid, nama masjid tu As-Salam. Dia volunteer group. Dan dalam volunteer group tu adalah orang dari France, orang dari Jepun itself. Yang wanita Jepun yang saya temui itu, dia sangat kagum dengan Islam, pemakanannya, cara. Saya tanya dia, apa yang menarik mengenai Islam? Saya nak tahu apa yang ni. Selain kata dia, kerana kita berwuduk. Kita berwuduk. Masya Allah, itu menunjukkan Islam itu bersih, katanya. Satu. Pemakanan. Rasulullah SAW adalah role model kita. Kata dia cuba ikut cara Rasulullah, kata dia. Subhanallah, kata dia. Bila saya memperkenalkan dia dengan habatu sauda, kata dia, yes, kata dia. Saya selalu mencari benda ini tapi saya tak pernah dapat. Ya, jadi saya cakap okey, alhamdulillah. Jadi mereka sudah berbincang dengan saya. Mereka akan turun pada bulan Julai, grupnya, dan mau melihat factory Min Syam dan mau mengenengahkan pemakanan sunnah di negeri Jepun, insya-Allah. Insya-Allah sahabat-sahabat yang berada di Jepun saat ini yang dengarkan kita di www.ikimfm.my boleh dapatkan produk Min Syam nanti. Insya-Allah. Nantikan saja di pasaran di negara matahari terbit itu, insya-Allah. Juga doktor, mungkin juga ramai tertanya-tanya apakah kehebatan yang terdapat dalam produk-produk Min Syam sehingga masyarakat Jepun pun sampai terpelena. Tapi itu jawapan tu kita akan dapatkan nanti. Bagi anda jangan ke mana-mana, kita akan berhenti sekali lagi doktor ya. Bagi anda jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di IKIM FM, pilihan utama anda. Hal Premier Min Syam kaya dengan vitamin dan antioksidan sebagai ejen pembersih badan, diperap secara tradisional, diperkaya dengan madu untuk kesan yang maksima, menyingkirkan bakteria-bakteria negatif dan membantu membersih dan melancarkan sistem pengaliran darah. Hal Premier Min Syam kaya dengan khasiat yang dapat membantu ibu-ibu selepas bersalin serta mengekalkan keremajaan. Demi hikmah dan kesihatan yang cemerlang, hubungi kami di talian 03-784-28277 atau layari www.minsyam.com. Min Syam, makanan inspirasi sekeluarga.
Alhamdulillah terus bersiaran di Destinasi 2:48 minit petang. Masih lagi bersama dengan Min Syam. Pada petang ini bersama dengan Dr. Zarina. Doktor, okey, kita terus saja kepada produk Min Syam ini, iaitu Khal. Mungkin kalau doktor boleh kenalkan kepada rakan-rakan pendengar, apakah Khal yang dikeluarkan oleh Min Syam ini? Okey, Khal Premium Min Syam sebenarnya dia adalah daripada kurma, ya. Kurma yang diperap secara tradisional, tanpa bahan pengawet, tanpa bahan any chemical. Jadi diperap selama 40 hari. Bila diperap, dia adalah cider. Cider proses tu semua sama. Apple cider ke kurma cider, prosesnya sama, tapi cuma khasiat dia antara apple dan kurma. So dia akan menjalani proses alkohol, lepas tu dibuka dia punya lid dia punya tutupan dia, supaya dia akan turun balik menjadi khal. Ya. Jadi khal tu Yati, ya, ramai yang takut meminum khal. Betul. Katanya tajam, ada masam, tak boleh tahan. Okey ke untuk perut nanti antara soalan-soalan? Acidic sangat ke? Aduh. Jadi bila kata saya kalau di event-event mana, saya sering cakap sebelum dia minum tu, saya cakap rasanya masam, manis, tajam. Dan saya main dengan mindah mereka. Mereka dah prepared kan? Dia boleh bilang, oh, okey. Saya rasa saya dah buat testing nanti. Sebelum saya ada yang saya tak cakap, ada yang saya cakap. So siapa yang tak macam caught by surprise lah tu kan? Ada yang dah tahu, okey, dah main mindah, dah ada prepared. Oh, sedap kata dia. Alhamdulillah. Saya pun dapat panggilan 2 hari yang lalu, Yati, ya. Ada kerana yang berapa bulan yang lalu kita ada event di Penang. Ada seorang this lady ni, dia cakap dengan saya, dia beli khal, ya. Saya ceritakan dia pasal dia cakap pasal mak dia sakit kaki, gout. Mak dia ada macam-macam lah, ya. Tetapi saya cakap ini bukan ubat, ini suplemen. Maknanya kita jaga sebelum apa-apa terjadi. Jadi untuk khal ni digunakan untuk detox, nyah toksik apa yang dalam yang kotor-kotor dalam Jangan Bual Bicara itu tadi telah dibawakan kepada anda oleh Min Syam, hanya di Kim FM, pilihan utama anda. Ada dalam badan yang di acid dia pH dia, kita kena balance up the pH level. Jadi semua bila kata sistem dah baik, insya-Allah kita akan rasa alert, kita akan rasa macam segar gitu kan, lebih bertenaga. Jadi lepas dia mencuba, lepas sebulan, dia telefon saya 2 hari yang lalu, kata dia, doktor, boleh tak saya, mula dia SMS, boleh tak saya bercakap? Saya cakap, okay, you can call me anytime. So bila dia telefon saya, kata, doktor, saya nak jadi stokis. Terus? Saya stokis, saya pun terperanjat juga. Kerana saya dah cuba, kata dia, memang, kata dia, saya makan minyak zaitun, habatus sauda. Especially minyak zaitun tu, pasal dia banyak jerawat. Lepas saya cakap dengan dia, makan minyak zaitun waktu pagi 2 biji minyak zaitun, 2 biji habatus sauda waktu pagi. Tetapi minyak zaitun, kerana dia ada penyakit kulit, minyak zaitun makan 3 kali sehari. 2 biji juga ke? 2 biji juga. Misal 2 biji tengah hari, 2 biji malam. Tapi minyak habatus sauda cuma 2 saja di waktu pagi. Jadi dia makan lepas sebulan, kata dia, ramai yang teguh kulit dia bersih. Kata dia, jadi saya nak jadi stokis. Saya cakap dia jangan excited sangat, kerana di Min Syam kita tak ambil stokis lagi. Tapi saya cakap kita boleh, saya syorkan supaya dia jadi agent. Dia kata dia okey. Jadi macam mana doktor? Dia macam excited sangat. Lepas 2 hari lah, lepas 2 hari tu dia telefon saya, kata dia, oh, saya dah dapat order daripada kawan-kawan saya. Jadi dia dapat rasa kesannya. Dan bila dia minum khal juga, katanya dia kata dia lebih bertenaga. Dulunya nak bangun tidur tu pagi, nak bangun subuh, bangun tahajud tu macam malas gitu, macam rasa macam tegang badan. Lepas dia makan khal, kata dia lepas seminggu dia rasa cepat. Saya rasa seminggu tu cepat, ya. Selalunya saya nasihatkan para pembeli, pengguna, dia sebenarnya badan kita ni takes 40 days, 40 hari untuk menyuci, detox kita punya sistem. Pasal kita ni macam-macam makanan kita
Macam-macam. Dah bertahun hidup ni pula tu. Macam-macam. Jadi macam-macam pemakanan kita tiap hari kita masuk tanpa memikir apa dia punya khasiat dia, apa dia punya tindak balas dia. Jadi main masuk saja. Jadi kita memakan masa 40 hari untuk betul-betul bersihkan sistem kita. Tapi lepas minggu kata dia rasa macam boleh tahajud. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya cakap kalau itu betul-betul berlaku pada diri you, then spread the world. Kasih tahu semua orang apa yang you mengalami. Bukan jadi testimoni Minsyam. Minsyam kita tak nak gunakan testimoni kerana apa Yati? Kerana sistem badan Yati dan sistem badan saya berbeza. Ya. Jadi kalau dia sendiri yang nak preach nak preach pada yang kawan-kawan, InsyaAllah. Iklan dari mulut ke mulut tu sebenarnya lagi. Ini bukan iklan Yati. Saya rasa sesuatu yang baik kita harus share. Sepakan. Betul. Saya suka konsep doktor. Doktor, dari doktor nyatakan beri contoh antara contoh terbaik jugalah untuk mengambil produk-produk daripada Minsyam. Maknanya kalau nak gunakan Habatus Sauda bersama dengan minyak zaitun. Betul. Tapi macam mana cara penggunaan yang betul bagi hal ini pula? Kalau hal sahaja ataupun kalau hal bersama dengan yang lain-lain. Okey. Saya selalu nasihatkan para pengguna sana memakan Habatus Sauda 2 biji. 2 biji Habatus Sauda, 2 biji zaitun. Di waktu pagi. Sebaik-baiknya sebelum kita memberus gigi. Itulah adalah enzim kita yang pertama kan. Jadi 8 jam perut kita kosong. Jadi itulah dia semuanya dah betul-betul clear. Jadi kita masukkan yang baru, kita punya enzim kita tu menolong efektif untuk antibody kita. Jadi lepas tu saya syorkan juga meminum hal. Hal tu dalam hal Prima Minsyam dalamnya ada cup kecil ya. So 3 suku waktu pagi. Bersama-sama Habatus Sauda dan minyak zaitun. Bersekali. Itu adalah complete supplement for the day. Dan waktu malam satu kali hal lagi. Waktu malam 3/4 cup sebelum tidur minum hal sahaja. Waktu Habatus Sauda untuk pagi saja. Melainkan ada yang ada tujuan-tujuan tertentu. Ya, dia harus ambil Habatus Sauda waktu tengah hari juga. Dan kita sampai ke hujung-hujung ni cuma saya mesti tak puas hati lagi dengan Jepun tadi. Cuba nak tahu doktor, macam mana, apa yang diperolehi daripada Minsyam sendiri daripada pameran yang telah disertai baru ini, dan juga mungkinlah harapan Minsyam di masa-masa akan datang bagaimana? Manfaatnya banyak ya Tia. Yang paling jelas dilihat adalah seperti titik permulaan bagi orang bukan Islam mengenali dan mengamal makanan yang menjadi kebanggaan orang Islam. Seperti kurma ya Tia. Kita makan kurma waktu bila? Waktu Ramadan. Itu pun sebutir je. Sebutir buka, sebutir lagi masa sahur. Kita seharusnya makan 3 biji kan Yati ya. Anak saya pun sama. Kalau anak saya pastikan saya letakkan dalam piring kecil. Saya tak tahu dia habis 3 biji tu. Kalau saya taruh satu mangkuk tengah-tengah tu, tak tahu berapa biji dia ambil kan. Daya tolakan tu aja. Jadi saya memang sangat prihatin pemakanan seharian anak-anak. Supaya mereka tahu khasiatnya. Dan saya sentiasa mengingatkan mereka pada Rasulullah SAW. Sentiasa bersyukur kerana dia ada role model kita kan. Ya, betul. Saya rasa banyak informasi sebenarnya kita terima daripada Dr. Zarina. Mungkin di hujung ni kalau lah sahabat-sahabat kita ni, saya percaya ramai dah mula tertarik. Bila kata kalau orang Jepun tertarik, apatah lagi kita yang dari Malaysia dah produk tu pun berada di tanah air kita. Macam mana nak memperolehinya, nak dapatkannya kat luar sana? Okey, Minsyam sentiasa menunggu panggilan-panggilan dari pendengar IKIM, pengguna-pengguna Minsyam pada keseluruhannya. Mereka boleh terus telefon ke Minsyam kalau ada apa-apa feedback atau apa-apa pun pertanyaan yang mungkin mereka tak pasti. Telefon saja ke talian Minsyam di 03 784 28277. Mereka juga boleh menelefon stokis-stokis kami di Semenanjung, iaitu di Kedah, Ustaz Azli, di talian 013 476 8701. 013 476 8701. Haji Hasmani di Pahang di talian 013 947 1963. 013 947 1963. Encik Wan Abdul Halim di Kelantan
di talian 019 916 6189. 019 916 6189. Encik Khairuddin di Terengganu di talian 013 921 9808. 013 921 9808. Encik Abdul Samad di Mutiara Damansara di talian 012 427 7533. 017 427 7533. Az-Zahra, Puan Az-Zahra di kod talian 013 202 002. 013 202 002. Encik Zainuddin di Skudai di talian 019 779 22 019 779 2525. 019 779 2525. Atau saya sangat mengalu-alukan ya, apa-apa komen, feedback dari masyarakat, dari pengguna semua, terus hantarkan cadangan ke info@minsham.com. info@minsham.com. Selain daripada pergi ke Facebook dan juga Minsham fanpage, ada juga Twitter, ada Instagram. Di sini juga Yati ya, saya sangat-sangat encourage ya, mengalu-alukan para pengguna Minsham supaya terus ke Minsham fanpage. Kerana Minsham memang sangat popular dalam bidang pemakanan sunnah ini. Jadi